إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وإلى أصحابه وإلى التابعين وإلى التابع التابعين وإلى العلماء والنقباء والنجباء وإلى أولياء الصالحين وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى شيخنا أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتوريدي بسير الفاتحة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسيل الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. صحاب الفضيلة, alim ulama, para asatizah, saya muliakan barisan Imam Bilal, seterusnya jatuhan kuasa madrasah Raudah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sihat tuan-tuan? Alhamdulillah. Kena jaga kesihatan kita ni. Kita nak menyambut bulan yang penuh barakah. Jadi kena siapkan luar dan dalam. Jadi saya jalan tadi tengok orang semangat jogging kan. Azan maghrib tu jogging lagi. Saya keluar semayang, habis semayang saya tengok dia jogging lagi. Saya kata ni semangat sambut Ramadan ni. Tuan jangan marah dia tu, dia sangka baik dulu. Begitulah semangat kita dalam ibadat kepada Allah. Sama. Dan ulama sebut kemanisan ini diberikan kepada mereka yang nak. Pastinya diberikan oleh Allah Ta'ala bagi mereka yang nak. Pertama dia kena nak, barulah dikurniakan. Tadi anak buah saya main-main, pindah barang kat rumah jatuh, bongkar, apa nama dia, main congkak tu jatuh, gempak kaki dia. Tu yang jenis berat punya tu, bukan plastik punya tu, yang lama punya tu kan, pecah dia punya kuku dia, melalak-lalak, habis darah semua kan. Balut, mak saya balut semua. Okey dah, tiup-tiup sikit, dah. Duduk tak boleh gerak. Kena pukul 4.30, dia tu pukul 4.30. Pukul 5 dah boleh main taman dah. Pukul 5 dah boleh main taman dah. Tanya okey tak adik? Okey. Dah okey dah. Jadi habis semua dia marah. Kemanisan. Bila dia tahu nikmat dalam taman tu macam mana, maka apa pun jadi dia boleh pergi. Macam itulah kita dengan Allah, tuan-tuan. Datang sahaja apa sahaja ujian untuk datang kepada solat, maka nikmat solat menandingi pada semua. Ini yang mahal nak dapat ni. Ni yang kita tak dapat. Kita tak faham. Kita lihat nanti kita kalau ada rezeki kita baca Fadailul Quran, Fadailul Ramadan. Setiap bulan puasa ni kalau ada rezeki lah, kita akan jumpa kisah-kisah ulama-ulama dulu yang pelik-pelik. Di zaman Abu Hanifah ada riwayat Al-Imam Nu'man bin Sabit, yang ni pengasas pada mazhab Hanafi. Pada zaman dia, dalam riwayat dia sendiri, ada riwayat kata zaman dia, ulama-ulama di kalangan mereka ni semayang wudu isyak, mana air semayang isyak tu, semayang subuh dengan menggunakan wudu isyak yang sama. Kita pun tak ketut lah tok-tok ni, imam ni. Macam mana diorang ni?
Apa jawapan dia? Tak tidurlah tuan-tuan. Ibadat pada Allah Ta'ala manis. Beza dia apa? Tenggelamnya mereka dalam alam itu, dan tidak tenggelamnya kita dengan alam akhirat, tapi kita tenggelam alam lain. Sebab tu kalau kita buat bandingan, kita hebat lagi. Sama je sebenarnya. Cerita sahabat 60 kali Imam Syafi'i 60 kali khatam Al-Quran bulan puasa. Itu pun sebenarnya tak hebat. Hebat lagi sahabat Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu 1 rakaat witir khatam Quran. 1 rakaat witir. Macam mana kita agak-agak? Kerana apa? Mereka manis yang ibadatkan. Sahabat kena panah. Unsur panah masuk di kaki dari riwayat. Ditanya oleh tabib pada zaman itu, bagaimana nak cabut panah ni? Sahabat lain kata, kamu cabutlah ketika dia sedang solat. Kalau kamu cabut ketika dia solat, dia tak rasa apa-apa. Allah. Kita nyamuk datang joget tuan-tuan. Nyamuk datang joget. Macam-macam lah keadaan kita. Beza tenggelamnya kita dengan alam akhirat ataupun tidak. Ni kita kena lihat diri kita. Kita dah sampai fasa yang sepatutnya kita ini kena bersiap siaga. Bersiap sedia sahaja, siaga keseluruhannya, zahir dan batin. Ramai sangat sekarang ni cerita Imam Mahdi, risau saya. Ramai sangat cerita. Sehingga tinggal ni ilmu-ilmu fardu ain ni tinggal habis. Aqidah lari habis, fiqh lari habis, tasawuf semua habis. Ni Imam Mahdi. Persiapan yang sepatutnya kita buat adalah dalaman tuan-tuan. Imam Mahdi ni bukan tuan-tuan dia tiba jadi tak ada tuan-tuan. Dia kena siap diri dia dulu, keyakinan dia. Dan saya nak beritahu Imam Mahdi ni yang bersama dengan dia, beliau ini besok adalah mereka yang dipilih oleh Allah. Saya tunggu, saya cakap lebih hebat tentera mereka ini, boleh kata sama hebat dengan tentera Sultan Muhammad Al-Fatih. Tinggilah tuan-tuan Sultan Muhammad Al-Fatih ni. Kalau dalam riwayat tentera dia yang menakluk Konstantinopel, tidak pernah meninggalkan solat fardu secara berjemaah. Secara berjemaah, halal situ. Solat fardu biasa tuan-tuan. Berjemaah, maksud dia awal waktu. Fi waqtiha, pada awalnya, maknanya pada waktunya yang sepatutnya. Tak tangguh. Kan dalam riwayat, banyak riwayat kalau kita baca kisah dia, sewaktu tentera Islam telah mengepung Konstantinopel di hadapan dinding Konstantinopel waktu tu kan. Ini tentera waktu tu Nasrani, Kristian berada di dalam waktu tu. Dalam riwayat sampai subuh. Cerita panjang lah, naik kapal atas bukit lah. Macam-macam lah, tuan-tuan boleh tengok movie kan. Kalau baca riwayat yang ditulis ulama, tuan-tuan lagi, Masya Allah. Sampai saja azan. Setiap panglima yang membawa beberapa jumlah tentera Sultan Muhammad Al-Fatih ni, mereka yang jadi amir pada syu'bah, pada bahagian mereka akan ambil setiap tiang pada dinding-dinding tadi untuk azan subuh waktu tu. Agak-agak kecut perut tak orang kat dalam tuan-tuan tiba ada azan. Bukan takat orang tuan-tuan, jin pun lari. Azan ni punya kuat, jin pun lari. Sehingga dalam riwayat, bila anak yang diazankan pada awalnya, ni kena jaga ni. Musim PKP ni banyak baby ni tuan-tuan. Banyak baby ni kena jaga. Kalau boleh dapat azan pada awal, dah tak boleh nak buat macam mana, tak boleh nak masuk dalam wad dan sebagainya kan. Kalau mampu, azankan, jangan tinggal. Nabi sebut, maka dia akan selamat daripada murtad. Boleh mencegah diri baby ni tadi, si anak ni tadi daripada murtad besok. Isu murtad ni tuan-tuan dah biasa sekarang. Saya rasa tak selesa saya nak keluar Islam. Dia macam tu sekarang. Kenapa orang banyak kecam saya ni? Saya nak keluar Islam. Senang je kan. Islam ni dia ingat macam makan gula-gula. Gula hat tu rasa tak tahan sikit, buang. Tak tuan-tuan. Allahu Akbar. Orang tak rasa haibah Islam ni lagi tak rasa. Tak payah tengok tu sembahyang Jumaat je, cukup dah. PKP punya alasan ni macam biasa je. Dulu nak keluar ni, kalau lelaki nak pergi beli roti canai tu dekat kedai dekat CIMB dulu tu kan, Badi ke apa, pergilah mana-mana Al-Amal, nak keluar waktu tengah hari. Tengah hari tu, waktu tu mamak banyak tutup lah. Kalau nak keluar waktu itu dulu, malu tuan-tuan. Aku tak pergi semayang ni. Dia tahu malu. Sekarang biasa. PKP ustaz. Dah penuh ustaz, tak boleh buat apa.
Padahal banyak lagi jarak tuan-tuan kalau nak ikut lah. Di masjid sini kan bang kan, Masya Allah. Inilah para ulama sebut petanda yang banyak sepatutnya menjadi jazbah bagi kita, hid bagi kita, petunjuk bagi kita untuk siap siagakan diri kita. InsyaAllah habis. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila anqal. Sebelum ini kita dah bahaskan tanda-tanda. Itu dalam live tuan-tuan, boleh tengoklah. Tanda-tanda yang panjang kita bahaskan, tanda yang besar dan juga tanda yang kecil. Secara umum saya tak syarahkan secara detail, sebab saya bukan ahlinya untuk membahaskan perkara tadi. Diserahkan pada ahlinya untuk membahaskan. Dan kita dah sampai kepada peringkat apabila dibangkitkan manusia itu bermula hari kiamat ni. Kita dah sampai peringkat dia, yang mana di dalam kitab ini kita dah bacakan sebelum ini, kita dah bahaskan sebelum ini, bahawa apabila dibangkitkan manusia ini, yang pertama mereka dibangkitkan daripada kubur. Hari kiamat yang benar-benar berlaku apabila dibangkitkan daripada kubur. Kubur di mana ustaz? Mana-mana kubur pun, sama ada ia di dalam perut ikan, perut haiwan, di dalam tanah, di serpihan kaca, di serpihan mamar dan sebagainya, semua dibangkitkan. Ada ke kat celah-celah mama? Ada. Siapa tuan-tuan yang ditanam di celah mama? Mana tahu tuan-tuan? Mustafa Kamal Atatürk. Dapat tuan Mustafa Kamal Atatürk. Siapa tuan-tuan? Siapa dia? Siapa dia? Pernah dengar nama ni? Antara pemimpin besar Turki dulu, yang pada zamannya berjaya menukarkan suara azan kepada bahasa Turki. Zaman dia. Dalam riwayat dia ini diazab oleh Allah Ta'ala sebelum diangkat nyawanya, ditarik nyawa. Bagaimana dia azab dia? Allah datangkan panah dalam tubuh dia, sehingga daripada istana dia, orang yang daripada luar boleh dengar jeritan dia setiap malam. Sehingga kajian-kajian yang dibuat nak bagi dia ni sejuk, dijadikan selimut. Ada ketulan-ketulan ais di selimut dia. Setiap kali cair tukar, setiap kali cair tukar. Nak layan ni orang macam ni. Tak sejuk juga, jerit dia lagi tambah lagi. Kemudian dibawa di tengah laut, kena air laut pun sama juga. Sehinggalah dimatikan Mustafa Kamal Atatürk ini. Kemudian bumi tidak terima dia. Ni cerita panjang lah. Tanam naik, tanam. Ni bukan Tok Adi punya cerita tuan-tuan ni real. Tu pun mungkin real tu. Kita je tak jumpa. Mungkin Tok Adi yang jumpa, kita tak jumpa tuan-tuan. Ini cerita real punya ni. Dia tanam kemudian dimuntahkan oleh tanah. Dia tanam dimuntahkan oleh tanah. Kemudian apa yang dibuat? Pemimpin Turki ketika itu yang berfahaman, apa dia waktu tu? Sekularisme. Ketika itu buat keputusan, tanya para ulama, bumi tak terima. Macam mana nak buat? Tanam dia di celah mama. Tuan-tuan kalau pergi nanti ada di Turki, pergilah ziarah. Tapi tempat mereka yang diazab ni makruh ziarah, makruh ziarah diazab, tempat yang diazab makruh ziarah. Dengan ambil niat ibrah tak apa. Ambil niat ibrah tak apa, tak jadi masalah. Di mana saja tempat kamu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan risau. Jauh bagaimanapun si anak dengan ibu, dia akan jumpa besok di akhirat. Jangan risau. Semua akan dibangkitkan dengan serentak. Kata guru saya, tanpa sesaat. Satu bangkit, dua bangkit, tak. Serentak bangkit. Sama ada dia ada tulang lagi, terasing kepala dia ke terasing tulang dia. Waktu aksiden kepala tempat lain, badan tempat lain, separuh badan tempat lain, separuh badan jumpa. Kena makan buaya separuh lagi, tak jumpa, kena bawa kan dalam celah-celah mana. Semua dibangkit, para ulama sebut dalam keadaan yang sama. Dan pastinya para ulama sebut dibangkitkan kita melalui hadis baginda Nabi SAW yang mafhumnya dibangkitkan dengan bagaimana keadaan kita mati. Itu pertama, bagaimana keadaan kematian kita. Dan bagaimana keadaan kematian ini ditentukan bagaimana keciptaan kita terhadap sesuatu perkara. Cinta lebih satu benda, insya-Allah mati dengan dia. Insya-Allah. Cinta semayang, insya-Allah mati semayang.
Tak boleh minta, tuan-tuan kena buat juga. Dunia ni darul asbab, kan? Macam mana kita marah budak-budak yang pergi semayang dulu, kan? Kau ni semayang. Marah pula semayang. Pada 5 minit je kawan tu semayang. Tak rugi pun company kita, tuan-tuan. Ada orang jenis macam tu ni. Tak apa, kena sama rata, ustaz, tak apa. Para ulama sebut, kita akan bersama dengan siapa yang kita sayang. Termaksudlah siapa yang kamu ittiba'. Ittiba' makna ittiba', kamu ikut hidup dia. Siapa? Bagaimana lifestyle kamu dalam kehidupan kamu, itu pun akan ditentukan para ulama sebut. Saya pernah cerita dulu satu kisah, kan, di zaman Nabi Musa AS. Ingat lagi? Zaman Nabi Musa AS, ada seorang penglipu lara Nabi Musa. Ingat lagi? Penglipu lara ini, dia suka cerita tentang Nabi Musa AS. Bagaimana keadaan pakaian dia sebiji macam Nabi Musa, dengan tongkat dan sebagainya. Buat lawak, silent comedy ke apa, saya tak tahulah. Kot ada boleh nyanyi juga ke dalam tu, kan? Ustaz tengok juga, kadang-kadang tengok, tuan-tuan. Bila lihat saja orang ni, dan Firaun akan gelap. Macam pelawak kita lah, tengok dia gelap. Saya ada tengok satu video tu. Dia ni memang pelawak antarabangsa. Ada beberapa keadaan yang mati ketika tengah live, kan? Meninggal waktu live. Kerana dia ni seorang pelawak, dan waktu itu dia di atas pentas, dan dia tengah melawak lah. Kemudian ditarik nyawa dia waktu tu, kena serangan jantung, jatuh, tuan-tuan, macam orang sakit, jatuh, sesak nafas. Orang gelakkan dia. Orang gelak, orang ingat dia buat lawak waktu tu. Dah tak bangun-bangun. Masya Allah. Allahu Akbar. Bagaimana keadaan kita, tuan-tuan, besok? Benda ni tak boleh buat-buat, tuan-tuan. Mati ni tak boleh buat-buat. Rasa nak mati dan sujud lah, buat-buat. Tak ada, tuan-tuan. Dia dipilih oleh Allah Ta'ala mengikut kebiasaan kita. Para ulama sebut dibangkitkan kita besok mengikut. Dan Nabi Musa AS pada zaman itu, penipu lara ini, lihat Fir'aun, lihat dia gelak dah. Kenapa? Dia mirip dengan Nabi Musa AS. Pakaiannya, lifestyle dia, janggut semua sama. Sebab apa? Untuk melawak di depan Fir'aun. Kemudian waktu Allah datangkan azab, ditimpakan kepada Fir'aun, ketika itu ada 1.200.000 tentera Bani Israel. 1.200.000. Dan pengikut Nabi Musa ketika itu separuh daripada tentera Fir'aun, 600.000. Ini dicatat di dalam Hayatus Sahabah dan juga dalam kitab tafsir para ulama. Bila lepas saja 600.000 dengan dibelahkan 12 lorong, maka ditenggelamkan semua Fir'aun ni semua. Dan ulama sebut Fir'aun ketika itu melihat kebesaran Allah Ta'ala. Bukan tak lihat, tuan-tuan, dah lihat. Dan kerana ketika itu dia tengah lemah, ni dibahas oleh para ulama. Sedang dia lemas, datang Jibril AS. Datang Jibril AS. Apa Jibril buat? Ambil lumpur di dalam tanah tadi. Dia di bawah tanah laut, ambil lumpur masuk dalam mulut dia. Sebab apa? Hendak dilafazkan berimannya kepada Tuhan Nabi Musa dan Harun waktu itu. Tapi kerana marah Jibril waktu itu, ni dalam riwayat Tok Guru sebutlah, Jibril marah ketika itu, lalu dimasukkan lumpur di dalam mulut Fir'aun. Sebab apa? Sebab selama hidup dia tak layak untuk ucap kalimah itu. Sebab dia telah berjangkaui pembatasan ataupun keadaannya manusia mengaku Tuhan. Nampak, tuan-tuan, kalah iblis. Dan saya pernah cerita juga, iblis pun pernah jumpa Fir'aun. Betul? Pernah dengar, tuan-tuan? Kat sini kan saya cerita. Sehingga iblis pun menghadap Fir'aun. Ini dalam riwayat, tuan-tuan. Iblis datang jumpa Fir'aun, dan Fir'aun dalam riwayat beberapa perkara ilmu sihirnya adalah diambil direct daripada iblis, la'natullahi alaih. Sebab tu hebat dia. Dia boleh mengaku diri sebagai Tuhan. Dan dalam pandangan mengatakan Fir'aun ini selama 80 tahun. Dalam riwayat, setengah riwayat mengatakan ketika itu selama 80 tahun. Dalam riwayat lain 40 hari dan sebagainya. Dia tak pernah buang air besar, tuan-tuan. Tak pernah buang air besar. Power lah tu pencernaan dia. Tak ada bahan toksik dalam badan tubuh dia. Masya Allah. Dan punya sistem kehebatan Fir'aun ni, kalau kita nak masuk piramid yang dibuat oleh dia, sahabat saya ada yang pergi di sana.
dan dapat masuk atas beberapa sebab, kedutaan dan sebagainya, dapat masuk dalam tu sampai ke Mumia ataupun tempat-tempat raja-raja ataupun Firaun-Firaun yang besar ini, mula berjalan dengan berdiri, kemudian jalan sambil menuduk, sampailah mengangkat, sampailah mengesut nak masuk tempat dia. Sampai orang mati pun dia nak sujud pada dia. Dia mati, besok orang datang tengok dia pun nak sujud pada dia. Ni Firaun punya intelijen mereka. Dan dalam kajian saintifik, tuan-tuan bukalah kajian apa pun, saya boleh declare kat sini lah tuan-tuan, sebab kami dulu buat kajian juga, perbandingan di antara Islam dan sains dulu di UAE. Tidak ada pembandingan ataupun tidak ada kajian daripada sudut saintifik yang boleh membuktikan bagaimana susunan isi padu yang berlaku ataupun yang diletakkan di piramid. Tak ada. Orang tak dapat pecah lagi dia punya puzzle, tak dapat. Punya hebat sistem dia. Allahu Akbar. Dan yang tinggal ni semua makam tuan-tuan. Bukan istana dia, yang tinggal ni makam. Istana wallahu alam macam mana. Zaman dulu punya Firaun temu dengan Iblis, tegur Iblis. Iblis tegur, jangan kamu melampaui batas ni. Kamu dah sampai nak ana rabbukumul a'la ni. Aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Iblis pun nasihat tuan-tuan. Dia pun tak sanggup nak buat. Dalam riwayat banyak Iblis ni dia datang pada setiap zaman para nabi-nabi sebenarnya. Dan dalam riwayat ketika berdepan dengan Firaun, maka Firaun mencabar Iblis. Dia kata tak perlu, sebenarnya aku adalah Tuhan kepada kamu wahai Iblis. Lawan Tok Guru pula. Dia tak tahu Tok Guru ajar 10 jurus, 9 dia ajar. Yang ke-10 dia tak ajar. Lalu dalam riwayat dicabarlah Iblis ini. Ini antara perkataan yang saya nakal daripada Tuanku Haji Hanafiyah Abdul Razak, antara ulama ataupun antara Tuanku yang jadi rujukan JAKIM sekarang ni dan bidang ilmu falak, antara ulama besar dan pengajian Tuanku Haji Saleh Pondok Penanti. Bukan saya cakap saja-saja ni tuan-tuan, ada riwayat ni. Orang sekarang ni dia tak jumpa, dia kata tak ada. Kalau suasana ni di jalan tak jumpa, kot ada orang sihir gelap dia tak jumpa tuan-tuan, mesti dia kata tak ada punya. Ada setengah orang zaman sekarang macam tu. Saya tak jumpa, tak ada ustaz. Tak sebenarnya tak jumpa, tak ada. Kita je yang malas nak cari. Cari dalam Google. Macam mana nak jumpa tuan-tuan? Maka di zaman itu dia cabarlah Iblis. Maka Iblis kata, kamu tunjukkan kehebatan kamu dulu. Azazil ni tuan-tuan, zaman Nabi Adam dulu. Mana ada dijarakkan 4 jari melainkan tempat sujudnya Iblis. Mana rasa kamu hebat lagi semayang daripada dia. Jarak 4 jari atas muka bumi ni semua tempat sujud Iblis. Hebatnya Iblis itu, hebatnya dia daripada kelompok jin. Dalam riwayat ketika itu dicabarlah Firaun. Firaun cabar Iblis, suruh dulu kamu buat dulu. Maka diciptakan ketika itu silap mata lah tuan-tuan. Silap mata kita ni tengok. Kita ni banyak silap kita ni. Tengok satu benda silap kan. Macam-macam benda lah. Maka ketika itu dipamerkan di hadapan Iblis. Diciptakan istana daripada nur. Istana daripada mutiara yang cahayanya seperti nur. Ni dari riwayat, cahayanya seperti nur. Awal lah tuan-tuan, bercahaya istana tadi. Lalu dalam riwayat kata guru kami dipetik oleh Iblis. Dipetik sahaja. Lebur istana Firaun. Tinggal Firaun sahaja. Iblis tak boleh cakap apa dah. Manusia ni sampai satu tahap tak boleh cakap apa dengan dia dah. Dapat tuan-tuan sampai satu tahap dia macam tu. Sehingga Allah arahkan dalam Quran, balhum adal, bahkan mereka ni lebih sesat daripada binatang. Dapat jalan tuan-tuan Dibangkitkan sahaja kita besok, maka kita doa dengan Allah Ta'ala. Bangkitnya kita ini bersama dengan orang salih. Dan kita dah bahaskan orang yang pertama bangkit siapa tuan-tuan? Siapa yang bangkit yang pertama? Yakni Rasulullah SAW. Bangkit yang bagaimana? Tadi Ustaz cakap terus semua sekali bangkit bagaimana? Kita tak tahu pembahasan di akhirat bagaimana. Cepatnya kita bangkit, wallahu alam. Begitu cepat kita naik, tahu dah bangkit hari kiamat. Dan para ulama sebut ketika itu kita akan lihat dengan jelas jemaah-jemaah, atau kita akan lihat kabilah-kabilah
gerombolan-gerombolan, kumpulan-kumpulan orang-orang saleh ketika itu. Yang ketika itu para ulama sebut di keliling mereka ini akan dikeluarkan cahaya. Itu dalam riwayat. Riwayat lain akan dikeluarkan cahaya daripada wajah mereka kerana amal mereka. Dan dalam riwayat lain ketika itu dibangkitkan kerana cahaya yang ada pada tanda-tanda sujud mereka. Tanda-tanda sujud mereka. Lepas tu jangan marah orang ada tanda hitam dan sebagainya. Jangan marah. Kuat semain nak tunjuk orang lah ni. Dia cakap, oh cakap orang sudah. Jangan cakap orang tuan-tuan. Kita yang tak boleh jaga ni, jagalah, peliharalah. Bagi saya dan fatwanya para ulama sebaiknya tidak bertanda. Tapi banyak pada guru saya yang bertanda. Kenapa? Mengambil ibrahnya hadis ini. Kerana tanda-tanda sujud ini besok akan menjadi cahaya. Riwayat yang pertama. Yang kedua, ini khusus untuk umat Muhammad saja. Yang kedua, akan keluar cahaya daripada setiap anggota yang terkena air wudu. Maksud dia yang digunakan untuk berwudu juga akan bercahaya di akhirat besok. Bagaimana? Waktu bila akhirat ni panjang Ustaz. Ketika bangkit daripada kubur tu, bangkit saja keluar cahaya. Sehingga para nabi terdahulu, para ulama sebut, akan menyebut siapa mereka ini, nabi di kalangan mana ni. Sebab cahaya ini menyamai cahaya para nabi waktu itu. Zaman itu nabi-nabi saja. Waktu itu nabi-nabi saja yang akan keluarkan nur daripada bahagian tubuh mereka. Tapi bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan keluar daripada umat-umat mereka. Dan waktu itu kita akan lihat adanya bendera-bendera ulama waktu itu. Disebutkan oleh para masyayikh yang akan memegang benderanya para ulama akhirat waktu itu, antaranya adalah Sayyidina Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Ini antara yang memegang bendera ulama. So, ulama-ulama akhirat ketika itu berada di belakang mereka. Junaid Baghdadi waktu itu. Turunannya para ulama salafun salih. Dan benderanya para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semuanya kita akan lihat bendera mereka. Dan persoalannya, kita di mana waktu itu? Kita tengok je bendera tu. Tengok. Oh macam ni rupanya. Ini orang dia. Waktu itu takut belah lain kita ni. Bagaimana keadaan yang ditentukan adalah melalui amalan kita sendiri. Adakah amalan kita mirip dengan amalan mereka ataupun tidak? Kalau sama, bangkit bersama. Sebab itu perlunya sanad tuan-tuan. Sanad ni perlu mengaji. Jangan tak ada sanad. Sanad ni penting tuan-tuan. Sebab apa? Pertama, untuk mensahihkan ilmu yang kamu bawa. Agama ini bukan orang kata tak. Kena naqal daripada para ulama dan sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua bidang ilmu, bukan bidang hadis saja, bukan bidang Quran saja. Ada orang tegur saya, dia cakap, Ustaz, saya Quran saya bersanad. Dia cakap, bagus, saya cakap, bagus, bersanad. Tapi mengaji-mengaji lain ni tak adalah Ustaz. Dia cakap, tak perlu sanad. Dia cakap, pula dah. Saya cakap, bukan Quran je kena sanad tuan-tuan. Semua ilmu agama ni bersanad ilmunya. Imam fiqah, pada fiqah ni sambung pada Imam Syafi'i. Sambung, bukan tak sambung, sambung. Ada lagi ke Ustaz? Adalah, kita tak cari tuan-tuan. Kita yang tak cari, tak jumpalah kita. Ustaz punya jumpalah tuan-tuan. Sebab tu boleh mengajar kat depan ni. Sebab ada sanad silsilah. Pertama, untuk mentashihkan ilmu tadi, sama ada tepat atau tidak. Yang kedua, sebab apa? Antara manfaatnya sebab apa? Sebab besok kita akan bangkit bersama dengan mereka ini. Nampak tuan-tuan? Faham tu belum tentu. Ilmu bersanad belum tentu sama faham dengan tok betul? Dalam duk ramai ni macam-macam faham ada. Yang ni faham macam ni, yang ni faham macam ni. Macam-macam faham ada. Para ulama sebut yang menyelamatkan tadi bukan kefahaman, tapi yang menyelamatkan tadi sebab rantaian ilmu kamu tadi. Rantaian yang kamu susah payah untuk ambil daripada guru tadi. Sanggup tinggalkan drama petang pukul 7, pukul 8 ni. Tunggu sekejap duduk dengan ustaz ni. Ustaz pun lambat dia kadang duduk juga. Sampai terlelap-lelap kadang. Lupa bawa kitab. Saya sangka baik ni semua lupa bawa kitab ni. Sebab dah hafal kan. Kitab banyak dah. Lupa bawa kitab. Punya nak cepat pergi. Pengajian ustaz ni cepat pergi, lupa bawa kitab ustaz. Tapi peliknya tu tiap minggu lupa tu tuan-tuan. Tiap-tiap minggu lupa tu. Boleh tak lupa lah nanti insya-Allah bawa kitab tuan-tuan insya-Allah. Ilmu ini seperti binatang buas. Maka tambatlah ia ataupun ikatlah ia dengan
penulisan, tulisan kamu dan juga kitab, tuan-tuan. Kita ni lemah ni, kena bawa kitab. Lepas tu kadang orang susah ngajar tanpa kitab, payah saya juga. Kena ada kitab juga supaya perkataan kita ini tidak berbaurkan hawa nafsu kita. Dan tuan-tuan dan dibangkitkan, kita doa dengan Allah Ta'ala. Paling kurang kita bangkitlah dengan orang-orang saleh yang kita kenal. Orang-orang saleh yang kita kenal. Jumpa belum tentu, tuan-tuan. Kenal pun jadilah. Kenal itu pun para ulama sebut boleh beroleh syafaat, bantuan besok. Dan perkara ini semua orang berhajat. Bukan sahaja kita, setiap umat-umat Nabi-Nabi terdahulu semua berhajat pada syafaat, bantuan. Sebab waktu itu tak siapa berani dah menghadap Allah Ta'ala, termasuk Jibril alaihissalam. Jibril pun menundukkan pandangan ketika menghadap Allah Ta'ala besok, sebelum hari perhitungan waktu itu. Habis saja ni, nanti kita akan baca riwayat itu. Allah Ta'ala akan sebut ketika ini mana lagi kerajaan yang masih ada waktu itu. Senyap sunyi sahaja. Dalam riwayat, pertanyaan itu senyap sunyi, disunyikan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya tak ada orang jawab selama 40 tahun. Ini dalam riwayat 40 tahun sunyi. Dan selepas 40 tahun itu Allah sendiri yang jawab, akulah Tuhan yang maha tinggi, akulah kerajaan, Malikul Mulk, akulah raja segala raja ketika ini. Barulah ditiupkan. Ketika itu dibangkitkan Israfil alaihissalam untuk ditiupkan sangkakala yang kedua. Kemudian bangkitlah kita bersama. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tadi panjang, tuan-tuan. Sekadar itu insya-Allah. Apa yang baik semua daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang buruk pada nafsu amarah saya sendiri. Apa yang kita dengar pada hari ini, semoga Allah beri kekuatan kepada kita untuk memperbanyakkan amal pada akhir bulan Syaban ini. Dan sebelum kita masuk ke dalam gerbang pintunya barakah, yakni penghulu segala bulan, yakni bulan Ramadan al-Mubarak. Dan para ulama sebut untuk masuk ke dalam gerbang ini, tak semua orang yang dipilih untuk beramal, akan tapi semangat itu ada. Taufik, para ulama sebut taufik, kekuatan tadi adalah hasil taufik untuk beribadat di dalam bulan Ramadan adalah dihasilkan pada bulan Rejab dan Syaban. Kalau kita ada baki lagi ni, tuan-tuan, paling kurang pun selawat jangan tinggal, tuan-tuan. Ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi itu adalah diturunkan pada bulan Syaban, pada yaumul Thulath, yakni pada hari Selasa. Beberapa tangan nanti kita akan bahas nanti di Syaban nanti, insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala pilih kita, Allah Ta'ala kasih kepada kita, beri kekuatan kepada kita dan juga pada ahli keluarga kita, insya-Allah, untuk optimumkan ibadat kita pada bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Itu saya pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. InsyaAllah kitab kita nak habis dah, tuan-tuan. InsyaAllah itu masuk Syama'il Muhammadiyah. Jangan daripada awal pengajian dulu sampai sekarang tak bawa kitab, betul dah habis dah. Dah habis dah, Ustaz. InsyaAllah itu saya pada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.